dalam menjayakan nafkah batin, pujuk rayu yang dilakukan terkait membangkitkan rasa kasih, percaya dan hormat di jiwa isteri. Dan rasa kasih itu bakal menguatkan cinta berakhir yang dibangkitkan melalui cumbuan dan rasanya. Kalau sekiranya kita pujuk rayu dengan baik, ia timbul di dalam jiwa dia tu kasih kita dan percaya kita dan hormat dia di jiwa dia terhadap kita. Dan cinta berakhir dia pun kuat. Mulakan mendatangi isteri dengan muka yang tenang dan senyuman manis yang ikhlas. Perbuatan lebih menenangkan jiwa. Kalau buat gapo, buat dia senangkan jiwa. Menggembirakan hatinya dan dia lebih mudah saling menerima anak suami. Perbuatan itu juga patut dilakukan oleh isteri. Isteri pun sama kena buat suami tu. Jika ada makanan yang segar, makanan apa barulah seperti buah-buahan, elok dimakan secara menyuap ke mulut pasangan. Minuman seperti susu bolehlah dikongsinya dari bekas yang sama. Perbuatan ini berfaedah membangkitkan rasa berkongsian mahabbah, kasih sayang, mahabbah, dan saling mementingkan masing-masing. Ada kita buat di sini. Ni cara nak memujukkan rayu. Perbualan semasa memujuk rayu, kecek buan. Dimulakan dengan perbualan yang lebih umum tentang rumah tangga. Mula-mula tu, kemudian sedikit demi sedikit berubah tajuk kepada perkara-perkara cinta kasih. Disusuli mengenai cinta berakhir. Pada tu juga. Mengenai cinta beralih memujuk rayu dilakukan dengan halus pujuk rayu. Para isteri suka dipuji mengenai kecantikan dan gaya yang menawan. Gaya menawan, gaya yang menarik. Oleh Tina dia suka lagi. Kita nak puji dari dia tu. Cara dia. Suami suka dipuji mengenai kebolehan, kekuatan dan ketahanan. Tu orang jatuh. Orang jatuh dia suka lagu tu. Suka ada orang puji ni. Kata pandai dia mana. Kuat dia mana gagah weh. Dan ketahanan. Gapo-gapo yang boleh ada sobat. Lagu tu orang jatuh. Lakukan pujian itu secara ikhlas, dengan ikhlas hati kita lah. Dan tidak berlebih-lebihan. Jangan selajak bawa badan, pertengahan. Pujian memudahkan memberi terhadap segala permintaan. Kalau apa kita nak minta, kalau mula dengan puji, maka tak payahlah boleh ada tu permintaan kita. Memanggil pasangan menggunakan nama manja. Nama manja tu dia dekat dengan yang lama manja yang siap betul tak itu. Yang naik sikit jadi dekat. Memanggil pasangan menggunakan nama manja yang khas itu akan melembutkan jiwanya, menenangkan perasaannya. Memupuk ni makna membajo. Jadi bajo suasana manis dan mempercepatkan tindak balasnya. Tindak balas dia tu cepat. Kalau kita panggil nama dia tu dengan manja. Nama kita letak tu lah. Nama gapo panggil adik, panggil adik. Itu dia. Adik iya lagi kan nama. Panggil nama tu. Dia tak panggil jangan. Tak adik. Panggil molek kita nak ajar juga tu. Nak ajar selalu. Pujuk rayu dilakukan paling baiknya secara berhadapan, secara ke sejarah tak secara berhadapan muka, bertetang mata, tangan memegang dan membelai tangan. Jangan itu saja. Ini menaikkan rasa keikhlasan serta bersepahaman. Weda sini dia ada ikhlas serta faham tak apa. Jaya kita. Dalam hidup rumah tangga tu ya berjaya lah. Kalau jadi masalah rumah tangga kerana tidak ada sepahaman. Suara yang lunak, lembut, sedikit dilakukan itu adalah penting dalam menjalin kemesraan yang mendalam ketika memujuk rayu. Suara lembut. Ia dapat menggoncang perasaan yang tak boleh kocak. Dan getaran perasaan itu dirasa amat indah lembut. Apabila suara isteri sudah seketak-ketak itu, tanda keberhasilannya sudah tiba.
maka eloklah dilakukan cubuan selanjutnya. Bila seorang tu kata-kata bunyi sikap-sikap tu ialah tu tanda kata dia tu syahwat nafsu berhaya naik. Cumbu ni nama pujuk rayu yang menunjuk kasih sayang tu cumbu. Cumbuan tu cumbu. Seni sentuhan pada tubuh badan. Dari sentuhan seorang budak bayi mula mengenal arti kemesraan ibu dan anak. Mula-mula budak anak lah tu. Dan kita pegang dia, ibu dia tu, mulalah dia kenal kata kemesraan dia. Dari segi psikologi, perasaan sentuhan akan merangsang urat saraf dan perasaan manusia untuk bertindak balas persesuaian, yakni bertetang dengan fitrah kejadiannya. Kejadian seorang manusia. Ya, kejadian seorang manusia ni dia berkandak bersentuhan. Biasanya tindak balas dari sentuhan dapat digoda, yakni dapat dilihat. Goda. Dan sentuh tu boleh boleh tengok tindak balas dia kejadian boleh tengok. Pada tubuh badan isteri terdapat tempat yang mana apabila disentuh sama ada dengan lembut atau agak kuat dengan cara cubuan, rangsangan, tekanan atau urutan akan menghantar getaran rasa dan tenaga. Ya wis selalu tu. Jalan urut orangnya. Rasangan ada lagi. Kebahagiaan lain tubuhnya dan berfaedah untuk kesihatan isteri. Kita mari ada faedah pada situ, kesihatan. Kesedapan dan kesihatan pun ya ada juga di dalam kita untuk sentuhkan isteri kita. Lubuk sentuhan. Satu bahagian kepala dan muka isteri. Sentuh situ. Dua bahagian atas hadapan tubuh isteri, bahagian atas. Tiga bahagian atas belakang tubuh isteri, belakang. Empat bahagian tengah tubuh isteri. Lima bahagian bawah hadapan tubuh isteri. Enam bahagian bawah belakang tubuh isteri. Itu orang panggil lubuk tepat sentuhan, tepat sentuhan seperti. Tempat-tempat itu tadi adalah tempat-tempat di mana sentuhan elok dilakukan semasa istimta dan jimuk. Tujuan untuk menaik keberhasilan isteri tujuannya. Seni bercumbu rayu. Cumbu rayu bersenda gurau, bersuka-suka adalah satu peringkat awal dari istimta yang berfaedah untuk merangsang mula dari 5 tempat. Mana 5 tempat tu? Terdiri dari mata, mulut, serta hidung dan sentuhan. Banyak sumber menyatakan bahawa cumbu rayu penting dilakukan terutamanya bagi suami isteri yang mahu melakukan jimuk kali pertama. Waktu ya elok nalah tu. Menurut sumber lain pula, wanita itu bersifat seperti air yang lambat panas. Artinya air lambat panas. Air tu manakala kita rebusnya lambat panas tu lama juga. Itu sifat dia seperti itulah. Dan cumbu rayu itulah bagi menyampaikan keharmonian, kesedapan jiwa dia. Asas kepada jiwa. Asas pada jiwa. Cumbu rayu tu naik panas api dia. Nak naikkan keberhasilan dia dan kesedapan dia dengan cumbu rayu. Seperti tu air. Manakala nak panas dia kita kena letak kena rebus lah. Tapi makin masa juga dia lama air. Cumbu rayu akan merangsang isteri untuk bertindak balas pada kehendak suami dan tidak wajar, tidak patut bagi suami bersifat gelojoh, ganduh godoh. Ganduh. Mau jimuk. Kadang-kadang nak jimuk tu semata. Tak patut bagi seorang suami. Karena ia bersifat gelojoh tu, merugikan diri sendiri. Tak ada rugi lain, rugi diri sendiri. Jimuk perlu bermula dengan cumbu rayu. Mula dulu. Nak jimuk kena cumbu rayu dulu. Sebelum jimuk itu mestilah bersenda gurau terlebih dulu. Cumbuan dianggap penting oleh pakar-pakar psikologi modern. Pakar ni ahli psikologi. Dia mengatakan cumbuan itu satu kegiatan seks yang dilakukan oleh pasangan sebelum melakukan jimuk. Proses ini menolong isteri agar bersedia untuk melakukan jimuk, membantu melambatkan farak dan juga penganduran rahim.
proses mana cumpuan tu. Melembutkan syarat. Dan juga pengaduran rohani. Pengadur ni makna nak jadi dia tu terimakan jimuk. Cumpuan rayu memang digalakkan dalam Islam. Islam apa? Ya galak juga. Dia suruh juga. Mana itu? Cumpu rayu. Islam menyuruh seorang suami supaya bersenda gurau dan bercakap mesra sebelum jimuk. Penting diingat oleh seorang suami agar tidak gelocah pada malam yang pertama tu. Malam pengasih mula sekali. Hingga melupakan tanggungjawab untuk mencuba rayu isteri. Itu penting nak ingat. Ini tak ada. Takut ada itu. Nak tujuh selalu dah. Itu tak boleh. Islam tak boleh juga. Seorang penjaga telah berkata, penjaga ni seorang ahli falsafah, seorang ahli hukamat tu penjaga. Kalau bahasa Arab hukamat lah penjaga. Lelaki yang tidak mengetahui ilmu jimuk cepat memulakan. Ya, dia tak tahu ilmu jimuk ni, dia cepat mulakan. Mula jimuk cepat sekali dan cepat menghabiskan. Balik menghabiskan cepat juga. Hak ni kata orang penjaga yang katanya orang ni tak tahu ilmu jimuk lah Gusti. Cepat nak mulakan jimuk, mula jimuk lah. Dan cepat menghabiskan, yakni menghabiskan jimuk. Dah banyak mula balik habis pun banyak. Ini bermakna bahawa lelaki seperti itu meninggalkan langkah penting sebelum jimuk, iaitu langkah penting ini bercumbu rayu bagi menyediakan jiwa raga isteri agar dapat menerima nafkah batin dengan rela. Terima dengan rela, mana dengan suka hati dia. Rela. Jadi ingat itu. Cumpu rayu adalah merupakan utusan yang penting bagi menyatakan rasa kasih sayang. Ini penting. Seni belai dan cubuan. Belai dan cubuan mempunyai beberapa seni yang elok dilakukan. Ia boleh dilakukan bersama-sama pujuk rayu atau boleh dilakukan setelah pujuk rayu. Perkara yang elok diperhatikan adalah seperti berikut. Ini elok kita kena jaga. Mulakan belayan pada rambut belai. Gosok tu belayan apa kata? Mula pada rambut. Karena ia belai pada rambut ni, jangan baca balai lah. Nama baca balai. Siapa itu? Belayan. Balayan. Karena ia adalah mahkota kecantikan wanita. Rambut tu mahkota dia. Kita belai situ dulu, main situ dulu. Dan simbol tanda timbul bahawa dia dikasihi dan dipentingkan. Dia kebik natijah waktu. Manakala kita tu tidak belai di rambut dia, dia timbul perasaan dia tu bahawa kata kita ni kasih ke dia dan pentingkan dia. Cumpuan juga elok dimulakan di ubung-ubung. Di ubung tu mulai. Sampai tu mula-mula kita nikah ni, kita kena mula temu dengan dia tu, kita kena berdoa. Apa lagi ayat ada ni? Kena pegang di ubung tu. Lepas tu kena baca doa. Doa tu dalam kitab. Tapi sini tak ada ubung. Doa tu doa hak letak tangan di atas ubung. Dalam anak pada doa tu. Doa yang katakan barakallahu likulli wahidin minna fi sahibih. Baca hati. Tak hubung dia tu. Mana kita baca tu, dia pun dia retina dia taat kita. Segala-galanya taat kita, dia tak rasa dah kita. Hak tu malai hak mula-mula tu semua. Belayan biasanya dilakukan ke bahagian belakang badan, biasa ada gosok. Iaitu bermula dari rambut ke tekak. Mula dari rambut belakang kan. Patuh ke tekak, ke belakang, pinggang dan pinggul. Iaitu secara mengusak-usak. Mengusak-usak nak gosok perkara itulah lembut. Perlahan-lahan dan berulang-ulang menggunakan kedua-dua tangan. Gosok. Biasanya belayan dilakukan terlebih dahulu sebelum cubuan. Sebelum nak cubu tu kena belai dulu. Cubuan biasanya dilakukan di bahagian depan bermula dari atas. Cubu situ. Kalau cubu rayu tu dia mula depan, belayan ni belakang. Baik daripada rambut hingga bawah.
Dari segi anggota-anggota yang dibelai dan dicumbu, banyak sumber. Banyak sumber ini, banyak asas, banyak humi dia. Tempat ambil lah sumber ni. Menyerangkan. Menyerang ni makna menyungguhkan. Menyerang. Menyungguhkan agar dibelai dengan bahagian kulit tubuh yang biasa terdedah. Diikut oleh bahagian yang berada di celah-celah. Hak terdedah ni makna hak hadap keluar. Kemudian barulah ke bahagian punya darah serta kemaluan. Mula-mula hak terdedah dulu. Itu banyak sumber kata lagi. Jika baru pertama kali melakukan pada isteri, berkemungkinan dia malu. Awak lagu tu malu. Kalau kita mula-mula nikah tu malulah. Maka sumber India menyatakan adalah dimulakan belayan ketika isteri masih berpakaian lagi. Mula situ. Mula dia ada pakaian lagi, terbelai dah situ. Jika masih malu, ulangi esoknya hinggalah dia mau mendedahkan dirinya. Dedah ni makna buai ke pakaian dia. Kalau rasa malu tu, buat atas pakaian tu dulu. Ini mengikut sumber orang India. Karena orang India pun dia bijak juga dalam bab ni. Dalam ilmu rumah tangga. Karena orang India ni orang lama juga. Orang India ni orang hidup lama. Go dengan Cina tu. Belayan dan cumbuan adalah untuk menyenangkan perasaan pasangan, membuka pintu nikmat dan mempertingkatkan dan memampu tingkatkan rasa percaya. Rasa dia percaya ada kita pun kita boleh akid situ. Ia perlu dilakukan dengan lembut, perlahan dan sabar. Jangan gantung. Utamanya bagi yang belum berpengalaman, orang tak ada pengalaman lagi kan. Waktu tu kena sabar banyak sikit. Orang baru nikah sabar. Tujuan belai dan cuba untuk nak menyenangkan hati dia. Ya. Tu. Tak mahu rasa malu. Isteri yang menyahut panggilan akan membelai dan mencubu sama terhadap suaminya. Dia terima panggilan dia apa sekali, dia akan buat kita juga. Mula-mula kita buat dulu dia. Ada lepas ada tu dia buat kita pula tu, makna dia sambutkan cumbu rayu kita waktu. Yang nak buat hal yang malu kata no. Mereka ada kenal dah, ada bertahun dah nak apa tu. Pak lebay dah. Ala-ala tak hidup. Tu tak apa dah. Yang mahal dah tu. Kalau tak kenal apa langsung kan. Bahagian kat tu. Ini adalah perkara yang diharapkan dan dinilai, dihargai tinggi oleh suami sekarang. Ketika mempelai dan mencubu, isteri tarik badan suaminya terlebih hampir, mencubu dengan lebih bernafsu, putus-putus nafasnya ketika mencubu, basah haraknya, harak dia pun akan basah. Mungkin itu tandanya dia mau jimuk. Dia tak layak kena ni. Belayan dan cubuan boleh dilakukan melulu. Melulu ni hanya semata-mata, tidak yang lain. Cuba saja ya. Tanpa disusul dengan jimat boleh. Tak ada jimat pun tak. Cumbu rayu saja ya. Rosak saja boleh juga. Ramai para isteri suka jika dibelai dan cubuan dilakukan terlebih dahulu. Kerapa kali. Banyak kali gitu. Kerapa kali. Mana acak kali. Dan jimat isteri dilakukan sekali-sekala. Tak apa. Banyak kita nak suka. Nak cuba rayu tu banyak. Jimat tu sekala tak apa dah. Sungguhnya hal kepentingan belayan dan cubuan ialah yang memang ditekankan dalam apapun aliran seni asmara. Tak ada kira tekan langsung. Tak ada kira. Bahasa India, bahasa Cina, bahasa Arab, Islam dia pun dia tekan lagu tu lah. Sebelum daripada nak jimak tu dia kena bersenda gurau dulu. Bercumbu rayu dulu. Penguasaan terhadap seni asmara, seni kasih sayang, seni asmara adalah terletak pada sifat penyerahan kasih sayang berhimpun pada pasangan dan belayan serta cubuan itu dilakukan dengan lembut, perlahan serta berlangsung dalam masa yang tidak dihadkan, masa tidak disakah serta dicepatkan untuk jimat. Lepas hari itu tak jimat lalu lah. Jadi waktu tinggal lama itu dia butuh maulah. Dia butuh mawalak tak ada. Seni rasangan telinga pula. Telinga adalah satu anggota tubuh yang penting dalam ilmu perubatan kuno. Ilmu ubatan yang ramai dulu. Anggota telinga ni penting. Dan juga ilmu kelamin. Ilmu ubatan kuno dan juga ilmu
perut suami. Ilmu kami ni ilmu rumah tangga ni. Urat saraf telinga dikatakan perhubungan terus dengan anggota-anggota tubuh manusia. Menurut kajian doktor, terdapat 100 titik urat di telinga. Ada banyak urat. 100 titik nak urat dia di telinga tu. Dan menurut tabib Jepun dan Cina, titik-titik di telinga yang dikenal pasti untuk tujuan perubatan ialah hampir 200 titik urat dia. Ini menunjukkan betapa saraf telinga secara langsung bersama dengan bahagian lain di tubuh. Dengan pengertian di atas menunjukkan tempat-tempat penting yang patut jadi sasaran. Sasaran ni tempat memainlah apabila melakukan ciuman di telinga. Cara melakukannya sebagai berikut. Cara nak buat seni rasangan telinga. Awak bagaimana cara dia? Satu, suami mengucuk lembut menggunakan kedua bibirnya ke tepi cuping telinga, iaitu kawasan pemanas badan. Masa itu cuping telinga ni ya? Kalau kita kau panas itu nak murah je panas ini memang kau ada pemanas badan. Kucuk situ. Kucupan itu seharusnya antara kena dengan tidak. Yang ni tidak kena, hanya buat acu-acu. Jadi kena lah kecil tu. Jangan kuat sangat melongo. Dua, suami menghalarkan lidahnya keluar, lantas menyentuh ke arah dalam telinga. Di kawasan yang sedikit menuju tubik. Rasa tujuh sikit. Ni, tak tujuh sikit tubik. Dalam telinga. Yang kena buat tepus itu, hujung lidah tu. Kita suami ni. Secara nak rasa dia. Tiga, suami menggigit lembut cuping telinga isteri menggunakan dua bibir dan menggeletiknya dengan hujung lidah. Cuping telinga tempat tindik. Pak tindik pak nebuk lubang cuping telinga untuk dipakai subeng. Tu tempat tindik panggil tu. Pak nebuk. Tengah nebuk ni. Pak bolubang. Pak bol subeng tu. Yang ni tempat bubuh subang. Adalah kawasan yang paling banyak berhubung saraf. Saraf ni urat saraf lah. Dengan bahagian lain tubuh. Banyak berhubung situ. Tapi urat ialah love lah. Tu. Jika ia dirangsang dengan betul tak kala istimta. Ia gebeh lah. Semua urat saraf je turun ke belakang. Ia mampu menekatkan keberanian isteri hingga hampir inzal. Rasangan telinga. Menurut pengetahuan Melayu, lubang telinga isteri patut tiup lembut bagi mencepatkan perahnya. Patut. Ni orang Melayu, petang Melayu. Dia tiup dalam lubang telinga. Sampai dulu tu orang panggil katanya keedah dia sebelum nak jemaah 4 kara asasi tu jalan ni tiup hak ni dah ni. Hak tu orang Melayu lah tu. Hak ni ada royak ni bahagian moden ni hak kajian ahli doktor. Urat saraf ni. Dengan keedah ini dapat dilihat perbezaannya berlaku pada isteri. Boleh tengok lah. Sasaran telinga, tepat main telinga ni. Kucupan yang lembut disasarkan dimainkan ke tepi cuping telinga. Kucupan yang lembut, hujung lidah suami disentuhkan ke bahagian dalam telinga, iaitu tempat yang sedikit menunjuk, iaitu tubik. Cuping telinga digigit lembut sampai disentuh dengan hujung lidah. Seni rasangan tekak. Kawasan tekak isteri adalah salah satu kawasan yang patut dicumbui apabila melakukan istimta. Tekak menjadi salah satu tempat rasangan dalam seni istimta. Secara perincinya terdapat 3 kawasan, 3 tempat. 3 kawasan berakhir di tekak, ada 3. Satu kawasan anak rambut. Kawasan anak rambut ni bawah. Bawah ada rambut dia, ada anak rambut ada kawasan ni. Lubuk pertama berada hampir dengan anak rambut di tekak. Cara merangsangnya ialah dengan menjilat menggunakan hujung lidah dari atas ke bawah. Lakukan dengan lembut dan perlahan-lahan. Itu cara dia. Kedua, atas urat lahir. Atas tekak dia. Ia mempunyai urat saraf yang berhubung terus dengan unsur bahan penting unsur. Unsur bahan penting kecil. Ia hubung situ. Terus je. Ia mempunyai urat lahir lah, mempunyai lanjutan yang hampir serupa dengan bahagian tulang pipi, dan depan telinga. Cara merangsang ialah menjilat dengan hujung lidah dari bawah ke atas. Lakukan dengan perlahan juga. 3 pangkal. Pangkal ni bahagian humi bahu. Bahu ni.
pangkal. Berada di pangkal bahu iaitu pada otot. Otot ni urat. Bukan otak kepala dah. Otot ni urat. Ia agak menunjuk. Waktu baik sikit tu. Cara merasanya ialah menggigitnya dengan lembut dan perlahan. Rasangan yang dilakukan di tekak serta bahagian telinga akan menimbulkan rasa geli yang amat sangat. Geli tu sangat kuat situ tu. Di samping menimbulkan berahi pada isteri. Oleh sebab itu ada kemungkinan isteri menolak rasangan kawasan ini kerana kegelian itu. Ada kemungkinan tolak rambut itu kerana geli. Ini boleh diatasi dengan merasa bahagian muka dan leher dengan secukupnya. Boleh. Sasaran ditekak. Jilatan dilakukan dengan hujung lidah ke kawasan yang hampir dengan anak rambut ditekak. Sasaran cara main sasaran ni. Jilatan ke atas orak leher dengan hujung lidah dari atas, dari bawah ke atas. Menggigit dengan lembut dan perlahan di pangkal bahu. Pada otot yang agak menuju. Ni, pangkal bahu. Seni rasangan bibir mulut pula. Terdapat anak tepat rasangan bibir mulut sebagaimana yang diketahui oleh pasangan Jepun. Tepat-tepat itu ialah satu, bibir atas bahagian luar, bibir atas bahagian luar. Dua, bibir atas bahagian dalam. Dua, atas luar. Itu bibir tu. Tiga, bibir bawah bahagian luar. Empat, bibir bawah bahagian dalam. Lima, hujung lidah. Tepi bibir. Sasaran tepat memain bibir mulut. Dalam seni asmara perlu diketahui bahawa rasangan bibir mulut itu adalah cumbuan yang hangat. Hangat ni kuat lah. Dan lebih memberahikan. Melebihi kenikmatan jenis ciuman yang lain. Main di bibir mulut ni. Ya itu apa katanya, kalau nak adu dengan muka lain, hak ni hak lebih sekali nikmat dia, kesedapan bibir mulut ni lah. Oleh itu cubuan ini terutamanya memasukkan lidah ke mulut pasangan di sasaran kan bagi asmara yang mana selepas itu akan disuli dengan jimu. Ataupun ia boleh dilakukan dalam jimu itu sendiri, iaitu ketika berdayung atau masa berehat dari dayungan. Boleh dayung, acak mulut tu. Boleh sekali je. Malah sumber Cina silam, Cina kuno, Cina mai dulu ke? Cina silam, Cina dulu. Ada menyatakan bahawa setelah jimuk tidak digalakkan suami memasukkan lidahnya ke mulut isteri, tak galak. Ada sumber Cina kata gitu. Hal ini perlu diketahui kerana cubuan ke dalam mulut akan membangkitkan nafsu isteri hingga kan ia mau jimuk. Ada macam ni nak jimuk lalu, dia berasa lalu. Sampai tu lepas dah jimuk tak ada galak dah. Nak main di mulut dia tak boleh dah, nak halal lidah ke dalam mulut. Kerana nyanyi dia sangat. Itu tak mahu dah. Sudah dah. Ada yang mengatakan jika cubuan saja dilakukan tanpa usulin jimuk, maka ia akan menyebabkan api asmara menjadi samarak. Menjadi samarak. Samarak ni kuat. Tetapi tidak dipadamkan. Api kuat. Kita tak ada mandai, tak ada mapuh dia api ni. Apabila api asmara itu dipadam, makna mapuh lah. Apabila api asmara itu telah semarak telah kuat, maka ia patut disirami air. Nak sirami air lah, ada api kuat ni. Nak juruh air. Dan jalannya ialah dengan pecuknya mani suami ke rahim isteri. Tak apa. Dia naik api, kita nak pecukkan mani tu. Mana juruh dia, tak apa. Ni cara dia. Kaedah rasangan bibir mulut. Satu isteri menghalalkan lidahnya dan suami menggigit hujung lidah itu menggunakan dua bibir sambil menghisap lidah isteri. Dua, suami menolak hujung lidah isteri menggunakan hujung lidah sendiri. Gerakan mulut menolak itu dilakukan di bawah ke atas. Kamayan dari atas ke bawah. Secara berulang-ulang dan dengan tempoh yang pantas cepat. Mainnya cepat lah gitu. Tiga, suami menyurungkan tepi hujung lidahnya ke tepi bibir isteri. Lantas menarik semula lidah itu. Ia dilakukan berulang-ulang. Empat, bila isteri menutup bibirnya, suami menusuk tengah bibir isteri antara bibir atas dan bawah menggunakan hujung lidahnya yang dikeraskan. Lima, kedua bibir suami dan isteri ditemukan lalu dibuka dan ditutup berkali-kali. Suami menusukkan hujung lidahnya yang dikeras ke antara bibir atas dan gigi atas isteri. Tusuk saja. Tujuh, suami menjolakkan hujung lidahnya ke langit-langit isteri. Jolak naik ke langit dia.
Langit mulut tu lah. Iaitu di kawasan belakang gigi atasnya. 8. Bibir bawah isteri digigit oleh suami dengan perlahan, menggunakan gigi atas sambil menyedukkannya. Menjadi isyak. Menggigit daging manis. Di dalam mempelajari mengenai nafsu wanita, antara tujuan utama ialah untuk mengetahui kaedah bagaimana bagi mempercepatkan proses kebahagiaan. Nak cepat dia naik kebahagiaan dia ke start itu bagaimana? Kebahagiaan yang cukup adalah salah satu aspek. Satu aspek ini satu bahagian penting bagi memuaskan isteri dalam jima. Bila dia tu naik kebahagiaan cukup. Dari dua pewarisi ilmu kelamin tradisi Melayu yang ditemui telah dipersetujui bahawa antara tempat yang paling strategi, paling baik letak dia mana dan mudah merasakan menimbulkan kebahagiaan isteri ialah pada daging manis. Daging manis itu yang mudah timbul naik kebahagiaan dia. Iaitu daging nipis di tepi perut isteri, di bahagian kiri badan. Kiri itu. Tepi perut lah. Itu daging manis sebenarnya tak. Cara bagi merangsangnya ialah dengan menggigit sayang, iaitu gigit sayang sedikit tetapi diulang-ulang dikala istimsak dilakukan. Itu gigit sayang lagu tu. Kawasan daging manis adalah satu kawasan yang penting di tubuh. Jika ditekan ke kawasan itu menimbulkan rasa sakit kalau tekan, maka itu berarti buah pinggang menghadapi suatu masalah. Kalau dia tinggal itu ya buah pinggang ni tepi bawah. Daging manis ni. Ya buah pinggang itu dekat sini. Buah pinggang kena jaga juga. Kafe-kafe tak ada kuat sangat, lama punah buah pinggang. Kafe TO tua-tua. Buah pinggang ni gapo dia kerjanya nak proses ke aksi. Kalau sini rusak, aksi lah jadi dedah, jadi lacur, dia proses tak ada. Pak napih ni. Napih itu tu, pak suci, tubuh makan, pak cemar jadi aksi. Mana kalau buah pinggang ni tak kuras penuh, dia proses tak cuma, dia lekat dah. Itu dia sakit pinggang, mula dia sakit pinggang tak ada kan. Anggota jatuh itu tak mau naik lalu, tak mau buka sarung. Buka kecil, tak naik bahaya. Sampai terkecing, dia ada ok, berak dia ada ok. Bahasa nak kecing selalu, bahasa nak berak lalu. Dia ada ok. Kalau ada ok, nak jadi penyakit sini, sakit buah pinggang. Kalau siapa lain penyakit tai. Bukan tai apa tu tak, tai buah pinggang. Ini jaga situ. Rasangan ke atasnya, ke atas daging manis tu. Dengan menggigit sayang, mungkin memberi faedah pada buah pinggang tu. Dengan merasakan di tempat itu akan menimbulkan rasa gelian yang ketara. Nyata sekali itu. Ni ni. Geli sini. Kat sini. Buah pinggang ada luar. Dalam ni enggak. Kalau ada orang hidup senang abang tanya dia. Dia tahu dia wayak lalu apa kejadian, apa kerja buah pinggang. Dia tahu tu. Seni ciuman tu. Ciuman adalah antara cara-cara istimtak yang telah berkait sejak dari zaman silam, zaman dulu lagi hingga masa kini, masa sekarang kini itu sekarang. Tempat-tempat ciuman adalah mana dia? Dahi, pak ciuman, mata, pipi, bibir, dalam bibir mulut lah, dalam bibir punya darah ni dada, celah paha, kerokong ni sini. Ni kerokong, kalau ni tekak orang kata. Kerokong ni bawah ada dagu sikit. Lengan dan tangan, pusat serta kemaluan. Ni tempat ciuman. Namun cara umumnya ia terbagi pada dua. Satu ciuman bibir, bermaksud ciuman yang mensasar memain pada bibir mulut isteri. Ciuman ini berbagai jenis, ada banyak jenis. Dari yang sikat dan mudah kepada yang terperinci dan lama. Ni lah ciuman ni. Dua ciuman badan. Bermaksud ciuman yang bersasar pada badan isteri selain dari mulut isteri. Ia biasa dilakukan di peringkat istimtak. Langkah ciuman sekitar wajah. Faham. Nampak nak tu dulu, belum ni. Langkah ciuman sekitar wajah. Wallah.